أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, pertama-tamanya kita mengucapkan banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah beri pada kita pada tengah hari ini, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kekuatan supaya kita boleh jadi manusia yang berjaya, tuan. Manusia yang berjaya ni adalah apabila kita dapat tukar nikmat tu jadi amal soleh. Tapi kita takkan dapat mampu tukar nikmat tu kalau kita tidak dapat hidayat daripada Allah. Hidayat itulah yang motivasi yang kita perlukan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari, tiap-tiap saat dalam kehidupan ni. Sebab kalau kita tidak dapat hidayat, kita akan jadi manusia yang gagal. Tapi nak dapat hidayat ni, kita kena bersungguh-sungguh berazam pada Allah untuk taat pada Allah. Jadi orang yang dapat hidayat ni cuma orang yang beriman saja. Apa makna iman? Iman makna cinta, sayang. Bila kita kata sayang pada Allah, Allah cinta pada siapa? Allah cinta kepada orang yang bertakwa sahaja. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah hanya cinta kepada orang bertakwa, dan nak dapat takwa tu mesti melalui Al-Quran. Jadi bila saya cerita mana-mana ceramah, tuan, di permulaan dia saya akan cerita pasal Quran, di akhir pun pasal Quran juga. Okey, sebab selagi kita ni tidak dapat diri kita, tuan-tuan, dapat ambil action plan dia. Okey, bawa diri kita ni dekat dengan Quran sungguh-sungguh, selagi itulah kita tidak akan jadi manusia yang berjaya. Okey, sebab orang yang berjaya cuma orang yang bertakwa saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang berjaya, yang paling berjaya di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling cemerlang di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa, dan kita tak mungkin dapat tu kecuali melalui Al-Quran. Dan kalau kita berlaiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kita punya dipanggil apa? Visi kita adalah jadi manusia yang berjaya. Bila kita kata visi kita, matlamat kita jadi orang yang berjaya, dan orang berjaya ini hanya orang yang bertakwa. Dia punya misinya pula apa, tuan? Misinya what to do. Visi is what to achieve. Apa yang kita nak capai. Okey, dia punya mission dia is what to do. So macam mana? Apa yang perlu kita buat untuk apa? Jadi manusia bertakwa. Untuk jadi manusia bertakwa, kita kena, bila kita kata takwa, dia panggil compliance. Lagi kita comply to the rules, peraturan Allah, lagi kita akan jadi, kita punya kualiti diri kita akan meningkat. Okay, dan for us to comply to the rules, kita kena mahir dengan rule and regulation. Okay, dia punya apa? Peraturan dia. Bermakna kita kena tiap-tiap hari, tuan-tuan, tingkatkan kefahaman kita dengan Al-Quran. Okay, bila kita tingkatkan kefahaman kita Al-Quran, kita akan dapat baiki amalan kita. Bila amalan kita dapat baiki, tuan-tuan, kualiti diri kita akan meningkat. Itu yang disebut sebagai iman. Kualiti diri kita ni adalah iman, tuan-tuan. Keyakinan kita kepada Allah. Dan keyakinan inilah yang akan menolak kita, yang akan memotivasikan diri kita, tuan-tuan, untuk kita melakukan perkara yang Allah suka. Dalam hidup, tuan-tuan, kita kena fokus tiap-tiap hari pada apa yang Allah suka. Baru kita akan jadi orang yang berjaya. Okey, tetapi hari ini realiti kita fokus kepada apa? Apa yang kita suka. Sebab hari ini kita telah apa nak sebut, tuan-tuan, di misunderstood kan. Cakap macam mana, tuan-tuan? Telah disalah fahamkan bahawa kejayaan adalah apa yang kita suka. Yang sebenarnya kejayaan adalah apa yang Allah suka. Itu kita punya vision kita. Okey? Jadi untuk kita capai visi kita tu, kita kena belajar Quran sungguh-sungguh. Okey, untuk meningkatkan kualiti diri kita. Betul eh? Jadi apa yang kita dapat, tuan-tuan, kalau kita dapat sijil takwa ni. Sijil takwa ni senang, tuan-tuan. Nak dapat sijil takwa ni, we improve ourselves. Maknanya bila kita improve ourselves, meaning that kita improve our mindset and behavior, akhlak kita.
Bila kita kata akhlak kita, dia ada two elements. Our mindset and our behavior. Mindset is what? Mindset is our words. Apa yang kita cakap dalam, yang akan influence our behavior. Okay? Mindset adalah kita punya motivation kita. Behavior adalah kita punya basis of assessment. Basis of Allah punya assessment sama ada kita berjaya ataupun kita gagal. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang jadikan mati dan hidup itu untuk menilai kamu, hai manusia, siapakah yang paling baik sekali perbuatan mereka. Jadi kalau kita nak improve our behavior, yang jadi basis of kita punya success or failure tu, we must improve our mindset. Dan mindset adalah words. Okay? Dan saya cakap dulu tuan-tuan, bila kita kata mindset adalah words, sebab words yang akan motivate kita punya behavior, the best word is Quranic words. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabah. Allah yang menurunkan sebaik-baik perkataan yang dipanggil Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab perkataan Al-Quran, kalau kita ikut perkataan Al-Quran ni, Allah kata ulaikal ladzina hadahumullah alladzina yastami'una al-qawla, orang yang mengikut perkataan-perkataan, mendengar perkataan-perkataan, fayattabi'una ahsana, tapi mereka mengikut perkataan yang terbaik sahaja. Kenapa perkataan tuan-tuan? Sebab perkataan itu yang motivate kita. Okey? Dan mereka mengikut perkataan yang terbaik sahaja. Dan apabila mereka mengikut perkataan yang terbaik, apa perkataan terbaik? Perkataan Al-Quran. Sebab apa? Sebab perkataan Al-Quran tu Allah kata ulaikal ladzina hadahumullah. Bila mereka mengikut perkataan Al-Quran, merekalah orang yang akan dimotivasi oleh Allah, mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna tuan-tuan, decision mereka decision yang betul tiap-tiap hari, dan perbuatan mereka perbuatan yang betul. Bukan saja perbuatan yang betul, Allah akan guide juga buat kerja itu dengan cara yang betul. Bukan setakat kita dapat leadership punya skill, kita juga akan dapat the best management approach. Okay, sebab kita guided by the best the best leader. Who is the best leader? The best leader is Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu tuan-tuan. Itu sebab kenapa kita nak kena improve ourselves. Okay, dengan memahami Quran secara praktikal. Okay, jadi sekarang ni kita duduk pada bab 9 yang saya sebut tu, takut kepada Allah dengan takut kepada manusia. Yang kita cerita pasal makna ilmu. Pada bulan lepas kita sentuh apa makna ilmu. Hari ini the misunderstood concept dipanggil ilmu ni adalah orang faham ilmu adalah apa yang manusia pelajari. Itu misunderstood concept dia. Sedangkan dalam Quran Allah sebut tu, saya ulang balik definisi ilmu tu tuan-tuan boleh tengok balik pada muka surat 39. Definisi ilmu tu Allah sebut pada surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 28. Allah kata orang yang berilmu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah ada pada hamba-hambaku yang berilmu. So yang sebenarnya macam mana nak dapat ilmu? Kita belajar maklumat tu, lepas tu kita amalkan dia dengan ikhlas. Kesan kita amal dengan ikhlas tu, kita ada perasaan cinta dan takut pada Allah. Yang tu dia panggil akhlak. Tapi akhlak ni dia start dengan mindset. Bila kita kata cinta dan takut pada Allah, tu adalah perbuatan hati. Hati is our mindset. Okay? Bila kita kata cinta pada Allah, kalau hati tu mindset, maknanya perkataan. Apa words yang represent perkataan cinta pada Allah tu? Words dia adalah la ilaha illallah yang duduk di hati. Itu words atau mindset yang represent cinta kepada Allah. Okay? Jadi kita nak instill that sentence to inside our heart. Nampak tak? Dan bila kita kata saya cinta kepada Allah, dia akan datang second mindset, second sentence. Apa dia? Iyyaka na'budu. Saya berazam ya Allah nak taat kepada kamu. Words ni yang akan motivate you. Dan apa pula sentence yang akan menggambarkan perasaan kita takut pada Allah? Sentence adalah wallahu basirum bima ta'malun.
Allah Maha melihat atas apa yang kamu lakukan. Itu sentence. Yang ni yang kita nak apa? Yang ni yang dipanggil attitude knowledge. Attitude knowledge, bila saya cakap attitude is what we think. What we think is what we see inside here. Okay, so the best sentences adalah kita cakap tadi. Ada 3 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak dapat apa? Dia panggil dia panggil integrity skill ataupun attitude skill ni, tuan-tuan kena ada dalam mindset tuan-tuan, hati tuan-tuan perkataan la ilaha illallah with full understanding. You say it with full understanding. Perkataan iyyaka na'budu. Okey. Yang ketiga, wallahu basirum bima ta'malun atau wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat atas apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, innahu alimun bizatis sudur. Dia tahu apa yang kita bisikkan dalam hati kita. Ini 4. Ini 4 sentences ni yang kita kena inculcate dia supaya dia embedded, duduk dalam hati, yang akan push you jadi you are the best. Tapi nak put that sentences dalam you punya hati, you kena baik dengan Allah. Sebab yang boleh letak mindset tu dalam hati you hanya Allah. Okey, jadi nak baik dengan Allah, you kena bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Jadi kita terus pada bab 9. So definisi orang berilmu adalah orang yang cinta dan takut pada Allah. Itu definisi orang berilmu. Bukan orang berilmu ni berdasarkan sijil mereka. Bukan orang yang berilmu ni berdasarkan semata-mata apa yang mereka tahu. Tahu je tak cukup, tuan. Dia mesti cerna dalam kita punya akhlak kita. Itu sebab Al-Quran ni dia bukan setakat baca, dia bukan setakat faham. Al-Quran adalah akhlak kita. Nampak? Yang kita cernakan dalam tindak tanduk dan perbuatan kita. Tapi nak cerna dalam tindak tanduk dan perbuatan kita, kita kena baca dia dengan baik. Kita kena faham apa yang kita baca. Okey? Lepas tu baru kita boleh apply. Hafal dia, kena hafal dia. Lepas tu baru kita apply. Sebab proses belajar tu 3, tuan. Proses belajar, baca, faham, hafal. Baru kita boleh effectively apply. Itu yang kita nak kena ambil apa? Ambil apa tu pelajaran. Okey, kita tengok pada bab 9, takut pada Allah dengan takut pada manusia. Apa bezanya takut pada Allah dengan takut pada manusia? Okey, kita sebut kat situ pada hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka in kunta la tarahu fa huwa yaraka. Ini dia panggil ihsan. The highest quality people, ihsan. Apabila dia melakukan satu benda, dia rasa dia tengok Allah depannya. Macam reality manusia bekerja, tuan-tuan. Kalau bos ada depan jam, bukan main tertib lagi dia kerja tu. Tapi cuma bos nampak dia punya fizikal saja. Dalam nampak, bos tak nampak. Itu sebab kalau dalam bahasa motivasi, tuan, kalau tak silap saya dengar perkataan ni daripada Stephen Covey ni buku. Apa dia cakap? Bukanlah saya nak suruh tuan-tuan ikut dia cakap tu, okey? Tapi kalau apa juga statement yang ada kat luar tu dia tidak melanggar dengan Al-Quran, kita boleh pakai. Tak ada masalah. Okey, itu sebab kalau katakan Israiliyat kan. Israiliyat, cerita-cerita Israiliyat, pasal-pasal Bani Israel ni, okey, kita boleh gunakan cerita tu selagi dia tidak melanggar dengan Al-Quran dan Sunnah. Okey, tapi bukanlah kita kata kita nak pakai perkataan tu, kita nak agung-agungkan orang-orang yang bukan Islam ni, tidak. Okey, cuma perkataan tu saja. Tapi hari ni kadang-kadang bila ini Stephen Covey kata, ini Anthony Robbins kata, jadi kita agung-agungkan ni. Itu tak boleh. Okey, apa dia cakap? You can buy their hand, but you cannot buy their heart. You can buy their hand, but you cannot buy their heart. Apa maknanya? Dalam kerja, tuan-tuan, kita boleh paksa kita punya subordinate, kita punya pekerja buat kerja. Kita paksa dia. Tapi dia akan buat kerja tu half-heartedly. Betul? So, dalam kita nak train manusia, tuan-tuan, kita tak boleh force dia. Kita boleh, maknanya in reality kita boleh force, tapi dia akan kerja half-heartedly. So what you need to do, you have to train their heart supaya dia bekerja tu with their heart. Kalau dia bekerja dengan dia punya hati, tuan-tuan, please remember,
dia punya hati is dia punya source of creativity and strength and motivation. Itu sebab kenapa kita kena train dia hard, so that dia jadi pekerja yang terbaik. Itu sebab kenapa tuan-tuan, okey, dalam memilih pekerja yang terbaik ini pada surah Al-Qasas, sebelum ni saya pernah sebut, okey, dia sebut dua ciri terpenting untuk jadi pekerja yang terbaik. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Itu dua ciri yang terpenting. Okey, sesungguhnya sebaik-baik manusia yang kamu nak ambil bekerja, dia mesti mempunyai dua skill. Ini saya pernah sebut sebelum ni. Pertama, qawi ni maknanya physical skill atau technical skill. Amin tu adalah dia panggil integrity skill, kejujuran. Jujur ni apa tuan-tuan? Macam mana tahu seorang tu jujur? Tak ada siapa tahu kecuali orang tu dan Allah saja. Jujur ni duduk kat dalam. Macam mana nak tahu dia jujur? Dia duduk seorang-seorang, dia rasa Allah tengok dia. Yang ni yang dia panggil jujur. Yang ni dia panggil integrity. Okey, apabila dia duduk seorang-seorang, dia rasa Allah tengok dia. Itu yang dia panggil the feeling of God in you. Okey, rasa Allah tengok kita. Rasa Allah ada bersama dengan kita. Orang yang jujur tuan-tuan, dia akan ada dua skill. Nombor satu, dia akan feel very strong. Sebab apa? Sebab dia rasa Allah ada sama dia. Nampak tak? Dia akan hilang kebimbangan dia. Kalau dia ada problem, dia yakin dia akan dapat jalan keluar pada masalah tu. Sebab apa? Sebab Allah ada sama dia. Itu sebab dia akan rasa tenang. Okey, orang kalau ada problem dia kelang kabut, betul tak? Nampak? Sebab apa dia kelang kabut? Sebab apa? Kenapa orang ada problem, dia stres? Kenapa? Sebab dia rasa dia tak boleh handle problem tu. Itu sebab dia kata susah lah, itulah dan sebagainya, tuan. Apa makna perkataan susah, tuan? Bila kita kata, oi, susah lah. Kadang-kadang apa lagi perkataan ni? Saya dah tak tahulah nak buat apa. Apa lagi perkataan ni? Saya dah buntu lah. Perkataan tu perkataan apa, tuan? Bila kita kata saya dah buntu, saya dah tak tahu nak buat apa, susah lah. Yang sebenarnya kita nak cakap apa? Kita nak cakap sebenarnya saya tidak ada Allah. Itu yang buat dia rasa tertekan. So macam mana nak hilangkan tekanan dia? Change dia punya mindset. Itu sebab nak ubah manusia, tuan-tuan. Cara nak ubah manusia, change dia punya mindset dia. Macam mana Rasulullah SAW change Abu Bakar punya mindset ketika duduk dalam gua Sur. Illa tansuru faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain idh huma fil ghar. Ketika keduanya berada di apa? Di dalam gua. Ketika lari daripada dikejar oleh orang apa? Orang apa? Kafir Quraisy. Okey. Dan sebenarnya bukan Rasulullah lari, tuan-tuan, tidak. Allah yang suruh Rasulullah apa? Berhijrah. Tapi Rasulullah bersembunyi sementara dalam gua Sur. Ketika itu keduanya dalam gua Sur. Okey. Idh yaqulu li sahibihi. Apa yang Rasulullah cakap kepada Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Kenapa Rasulullah cakap macam tu? Sebab dia nampak Abu Bakar bimbang daripada raut wajah dia. Dia, tuan-tuan, dia stres ni, tekanan ni. Okey. Dia adalah perasaan kita. Dan perasaan ni dia boleh cerna dalam kita punya tindak tanduk. Sebab kalau disebut dalam Quran pada surah Syu'ara tu, wa yadhiqu sadri. Nabi Musa kata, wa yadhiqu sadri. Aku rasa dadaku sempit, wahai Tuhan. Wala yantaliqu lisani. Kesannya aku tidak boleh bercakap dengan apa? Dengan lancar. Nampak? Saya dah beritahu dulu, stres datang daripada mana? Daripada kita punya mindset. Bukan datang daripada environment. Tapi hari ini orang silap faham, misunderstood konsep adalah stres datang daripada environment. Yang ni yang kita nak. Jadi yang sebenarnya handling stress is just handling our mindset. Nak tukar perkataan susah tu, nak tukar perkataan saya dah buntu tu, saya dah tak tahu nak buat apa, kepada perkataan apa? Innallaha ma'ana. Tu cara Rasulullah SAW nak hilangkan stres yang duduk pada Abu Bakar. Nampak?
Tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, semua seni kehidupan ni ada dalam Al-Quran. Kita akan hanya dapat pemahaman Al-Quran ni kalau kita tadabbur dia. Apa makna tadabbur? Tadabbur ni makna dubur. Dia asal perkataan dubur. Dubur makna hujung, tuan-tuan. Jadi makna tadabbur adalah apabila kita baca suatu ayat Quran tu, di hujung ayat Quran itu kita cuba perhatikan dan fahami apa yang ada isi kandungan dia, lepas tu kita berazam untuk amalkan. Itu dia panggil tadabbur. Itu sebab dia asal dari perkataan dubur. Tapi hari ni kadang-kadang kita baca aja Quran tu. Dia yang sebenarnya cara yang terbaik nak baca Quran ni, kita baca satu ayat, tuan-tuan, kita berhenti sekejap, kita ambil manfaat apa yang Allah nak cakap pada ayat tu. Apa yang Allah nak nasihat kita, apa yang Allah nak beritahu pada kita, supaya kita baiki kita punya diri kita. Nampak? Tuan-tuan nak baca tak ada masalah, tapi masa lain tuan-tuan kena ambil kesempatan tadabbur dia, supaya tuan-tuan dapat manfaat daripada ayat-ayat tersebut untuk baiki diri kita. Okey? Jadi itu sebab tuan-tuan. Jadi handling mindset sebenarnya adalah handling kita punya words. Dan words ni tuan-tuan, kita nak cakap perkataan apa? Apa perkataan tuan-tuan? Perkataan alhamdulillah dalam kita menghadapi kesusahan, senang ke mudah? Senang ke susah? Tak semudah tu, tuan-tuan. Dalam keadaan biasa ni tuan-tuan boleh cakap alhamdulillah. Okey? Ada ke tuan-tuan cakap alhamdulillah banyak masalah hari ni? Ada cakap macam tu? Tak ada. Tapi tetap tuan-tuan, kalau ada masalah tuan-tuan cakap apa? Apa? Baca skrip tuan-tuan kalau hari ni banyak masalah. Contoh skrip dia. Masak aku hari ni. Okey, itu yang buat tuan-tuan tertekan. Lain kali tuan-tuan ada masalah cakap apa? Alhamdulillah banyak masalah. Tapi hari ni kita define masalah pun salah, tuan-tuan. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, macam mana tuan-tuan define masalah? Pernah tak tuan-tuan cari apa definisi masalah? Definisi masalah apa? Definisi masalah adalah benda yang kita tak suka, betul tak? Betul? Itu kita punya definisi. Okey? Definisi masalah dalam Quran apa dia? Definisi masalah Al-Quran adalah circumstances. Okey? Allah kata laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami letakkan manusia ni semua dalam keadaan bermasalah. Hari ni kita define masalah benda yang kita suka, benda yang kita tak suka. Benda yang kita suka bukan masalah, betul? Betul. Sedangkan sebenarnya benda yang kita suka pun masalah juga. Betul? Apa masalahnya kalau kita suka? Hari ni yang kita suka sihat ke sakit? Sihat ke sakit? Sihat. Okey? Okey. Apa masalah dengan sihat? Apa masalah dengan sihat? Kita selalu tak ingat Tuhan. Tu masalahnya. Nampak tu? Tapi kita tak suka. Hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan define masalah tu apa yang tuan-tuan suka, dan tak ada masalah tu apa yang tuan-tuan tak suka, dan tak ada masalah tu apa yang tuan-tuan suka. So yang sebenarnya tuan-tuan nak hidup yang macam mana? Tuan-tuan nak hidup problem apa? Kita punya fokus hari ni kalau boleh nak hidup problem free, tuan-tuan. Apa makna problem free? Okey, sentiasa dapat apa yang kita suka, betul? Betul? So kalau kita fikir macam tu, apa jadi kat kita? Kita worry, tuan. Kita worry hari ni, okey, kalau boleh janganlah banyak sangat kerja. Nampak tak? Kita cakap macam tu. Jadi kita worry. Okey? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan letak tuan-tuan punya mindset bahawa tak ada masalah itu adalah apa benda yang tuan-tuan suka, perkara yang tuan-tuan suka. Saya nak tanya dalam setahun, saya nak tanya tuan-tuan suka kerja ke cuti? Tuan-tuan suka kerja ke cuti? Saya tak dengar lagi orang kata dia suka kerja. Suka cuti. Itu sebab kita selalu tengok kalender kan? Selalu tengok kalender. Kalau saya bekerja dulu, selalu tengok kalender. Apa? Bila nak cuti? Nampak tu. Nak rancang percutian kita kan. Okey. So bermakna tuan-tuan, dalam setahun berapa lama tuan-tuan boleh cuti?
Average. Katalah 20 days, 27 days, 30 days, tengok company Okey. So maknanya dalam setahun, okey, kalau tuan-tuan letak bahawa bahagia tu apa yang tuan-tuan suka, betul tak? So dalam setahun tuan-tuan bahagia berapa lama? Sebulan. Bahagia lawan dia apa? Stres. Gembira lawannya stres. So maknanya dalam setahun tuan-tuan cuma bahagia 1 bulan. 11 bulan lagi tuan-tuan tak bahagia. Tuan-tuan stres. Sebab kalau tuan-tuan letak bahagia tu apa yang tuan-tuan suka. So bila tuan-tuan stres, apa jadi? Stress is a silent killer. Besok tuan-tuan dapat KWSP. Okey, bila dah pencen besok dapat KWSP, saya bimbang nanti tuan-tuan raikan duit KWSP tu kat mana? Kat mana? Dekat IGN tuan-tuan. So macam mana nak elakkan benda tu? Tukar balik definisi bahagia. Tukar balik definisi apa? Apa masalah adalah apa yang kita tak tukar balik semua definisi tu. Sebab kalau tuan-tuan tak tukar balik definisi tu tuan-tuan, dia duduk dalam ni hari-hari tuan-tuan akan hadapi keadaan stres. Sebab datang Quran tuan-tuan adalah wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim ni nak bersihkan kita punya hati ni daripada semua konsep-konsep yang salah. Konsep yang salah apa? Bahagia apa yang kita suka. Sedangkan bahagia adalah apa yang Allah suka. Ubah balik benda tu. Itu baru satu Ada berapa lagi konsep yang salah yang duduk dalam hati ni? Itu dia panggil tazkiyatun nafs. Pembersihan hati. Yang sebenarnya pembersihan hati adalah nak bersihkan kita punya hati. Sebab hati ni tempat duduk perkataan tu. Tempat duduk konsep-konsep kehidupan. Bagi satu contoh. Tuan-tuan suka anak yang rajin ke anak yang malas? Anak yang rajin. Itu sebab tuan-tuan stres. Betul. Okey. Kita kalau dalam mendidik anak tuan-tuan okey, apa kita punya fokus? Nak dapat anak yang baik, betul Anak yang baik macam anak yang rajin, anak yang taat. Kan itu objektif kita. Yang sebenarnya dalam pendidikan anak adalah apa objektif itu? Objektif dia bukan results tu. Objektif dia adalah apa? Effort. Okey. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata tuan-tuan anak-anak yang baik, kalau tuan-tuan tak dapat anak baik tu tuan-tuan stres. Okey. Allah suruh buat apa? Allah suruh apa dalam pendidikan? Focus on effort saja. Okey. Kalau saya dapat anak yang rajin, apa cakap? Alhamdulillah. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat anak yang rajin, tuan-tuan boleh khusyuk sembahyang tak? Boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau tuan-tuan dapat anak yang rajin, boleh khusyuk sembahyang tak saya tanya? Boleh. Kalau tuan-tuan dapat anak yang malas, boleh khusyuk sembahyang tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. So apa beza anak yang malas dengan rajin? Tak ada beza tak? Itu sebab kenapa anak malas atau rajin tu adalah apa yang sebenarnya? Ujian. Ujian. Okey, Allah uji kita dengan anak yang rajin. Uji apa? Nak tanya kita nak taat pada Allah tak? Kalau tuan-tuan ada anak rajin, tuan-tuan boleh taat pada Allah tak? Boleh? Boleh. Kalau tuan-tuan dapat anak yang malas, tuan-tuan boleh taat pada Allah tak? So apa beza rajin dengan malas? Tapi nak letak mindset tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nak anak yang rajin juga. Sebab apa? Sebab anak yang malas ni buat tuan-tuan stres. So tuan-tuan stres, tuan-tuan salahkan anak tuan-tuan. Sedangkan stres tu bukan datang daripada anak tuan-tuan. Stres tu datang daripada mana? Daripada you punya sentence yang salah. Dan kali kalau dapat anak yang malas cakap apa? Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah tuan-tuan? Sebab kalau tuan-tuan dapat anak yang malas, tuan-tuan kena usaha lebih, betul? Bila tuan-tuan usaha lebih, tuan-tuan dapat apa? Dapat rezeki lebih, betul? Kalau tuan-tuan dapat anak yang rajin, tuan-tuan usaha sikit, tuan-tuan dapat rezeki sikit. So mana lagi banyak? Anak yang tuan-tuan ada rezeki banyak kan? Tuhan, bagi saya anak yang malas tu. Bukanlah saya nak cakap macam tu tuan-tuan, tapi saya nak supaya kita kalau dapat anak yang rajin jangan gembira sangat, dan kalau dapat anak yang malas jangan stres sangat tuan.
Tugas kita bukan nak buat anak kita rajin atau malas, tuan. Tugas kita adalah mendidik anak kita mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Itu aja tugas kita. Allah kata wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Allah kata kerja kamu wahai manusia, suruh saja anak kamu mengerjakan solat. Mengerjakan solat, mendirikan solat, lakukan kebaikan. Kita tak boleh pastikan anak kita jadi baik, tuan. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah didik mereka saja supaya jadi sama ada dia nak baik tak baik, itu urusan Allah. Itu bukan urusan kita. Tapi tugas kita to make the effort the best possible way. Kita didik aja anak kita, tuan-tuan. Didik sahaja kita dah dapat rezeki dah. Dan itu tanggungjawab kita, didik mereka. Sama ada anak kita nak jadi baik tak jadi baik, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Dan result itu disebut sebagai ujian. Ujian ni adalah circumstances, tuan-tuan. Okey, result itu ujian. Tapi kita hari ini yang buat kita stres, kita letak result atau circumstances itu adalah a basis of success and failure. Itu yang buat kita stres. Itu yang kena betulkan balik tu. Prinsip yang ada dalam apa? Dalam kita punya itu. Memanglah, tuan-tuan, secara realiti, tuan-tuan, kita manusia memang kita harap anak kita jadi orang yang baik. Okey? Kita harap. Dan kita boleh minta pada Allah. Tapi Allah nak bagi ke tak nak bagi, itu bukan urusan kita. Dan Allah tak assess kita pun, tuan-tuan, based on result. Anak kita baik ke tak baik, Allah tak assess kita based on that. Allah assess kita based on our effort. Itu saja. Itu yang sebenarnya, tuan-tuan, konsep kehidupan. Yang ni, tuan-tuan, nak kena masukkan balik dalam hati. Yang lama dah duduk bahawa kejayaan itu apabila anak kita jadi baik. Itu yang kita nak dalam pendidikan. Okey, sebab kita tak mampu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan yang sebenarnya apa yang buat anak tuan-tuan jadi baik, buatlah dia hafal Quran sekarang. Buat dia hafal Quran sekarang. Semua tu. Saya pun tak mampu buat anak saya hafal Quran tu. Kalau saya mampu buat anak saya hafal Quran, saya takkan suruh dia hafal sampai umur 6 tahun tu dah suruh hafal. Okey? Umur 7 tahun dah hafal 30 juzuk Quran. Semua orang. Tuan-tuan boleh buat macam tu? Tak boleh. Tuan-tuan cuma boleh suruh saja, ajar saja, didik saja. Itu sebab anak saya ada yang umur 10 tahun dah hafal 30 juzuk, ada yang 20 tahun pula apa? 12 tahun buat hafal, ada yang 17 tahun buat hafal 30 juzuk, tuan-tuan. Saya tak ada control over that. Saya cuma boleh suruh saja. Menunjukkan result is not in our hand. Tapi masalah dengan kita itu sebab bila kita capai benda tu, kita dapat, kita rasa bangga, betul tak? Ingat kita punya kerja. Bila kita tak capai, kita kecewa. Kesan daripada pemahaman yang salah mengenai kehidupan. Macam mana nak dapat pemahaman yang betul tu? Sebab kena ngaji Quran, baru kita boleh dapat. Berapa banyak bapa yang stres hari ini dalam mendidik anak? Ramai, tak? Sebab mereka pegang prinsip yang salah. Mereka rasa kecewa bila anak mereka malas, dan mereka rasa bangga. Okey? Dan mereka rasa layak orang panggil mereka ibu bapa pisali bila anak-anak mereka pandai. Sedangkan yang sebenarnya itu bukan urusan mereka. Yang bagi anak mereka pandai adalah Allah, walaupun mereka nampak mereka berusaha. Nampak tu. Yang ni yang kita nak kena perbetulkan kita punya pemikiran. Dan stres ni adalah bukan datang daripada anak, tuan-tuan. Stres adalah datang daripada pemikiran yang salah. Kenapa pemikiran yang salah tu wujud? Sebab kita tak ngaji Quran. Okey? Jadi balik-balik, tuan-tuan. Jadi balik pada dipanggil beza antara kita takut kepada manusia, takut kepada Allah. Jadi saya pernah bertanya kepada murid saya, adakah kamu takut pada Allah atau takut pada guru ketika kamu tak mengaji? Tanya murid, you takut pada Allah ke takut kepada ustaz? Apa dia jawab? Tuan-tuan tahu apa dia jawab? Takut pada Allah. Dia takut pada Allah, tuan-tuan. Dia jawab, betul. Tanya kat info mana? Kamu ni takut pada Allah ke takut pada ustaz? Dia jawab takut pada Allah. Okey, saya tanya lagi. Masa bila kamu ngaji? Kalau ustaz ada dalam kelas, kamu ngaji tak? Ngaji. Kalau ustaz tak ada, kadang-kadang kita main. Nampak? Okey. Tapi dia kata tadi dia takut pada Allah. Kalau ustaz tak ada, siapa ada? Saya nak tanya. Kalau ustaz tak ada, siapa ada? Pandai dia jawab, tuan. Allah ada.
Tapi apa pasal kamu main depan Allah? Depan ustaz pandai pula kamu apa? Depan ustaz pandai pula kamu duduk betul mengaji. Tapi bila ustaz tak ada, kamu main. Tapi kamu kata kamu takut pada Allah. Kenapa tuan-tuan? Kenapa jadi macam tu? Allah cerita ni pada surah. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat berapa tu? Surah yang ke... Ayat ni yang kita nak kena didik anak kita, tuan-tuan. Bukan saja anak kita, kita pun serupa juga. Okey. Tuan-tuan tengok surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 14. Okey. Allah sebut kat situ, Allah kata qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badu ini, kami telah beriman. Okey. Apa Allah suruh Rasulullah cakap kepada mereka? Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kul lam tu'minu, kamu belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, cakaplah kamu telah Islam. Sebab apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab iman tu belum masuk lagi dalam hati kamu. Kenapa budak tu tadi cakap apa? Okey, saya takut kepada Allah, tetapi dari segi tindak tanduk menunjukkan dia tidak, sebab keyakinan tu belum masuk lagi dalam hati dia. Nampak? Macam kita lah tuan-tuan. Kita mengaku kita Islam, tapi kadang-kadang tindak tanduk kita tiap-tiap hari tidak menggambarkan perkara itu. Okey, kita kat luar selalunya kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, minta maaf awal-awal saya minta maaf dulu Aku kadang-kadang orang apa? Ada setengah murid saya yang apa? Yang mengaji dengan saya lah. Kadang-kadang lepas mengaji dia buat apa? Ni bukan murid yang kecil ni, yang dewasa ni. Yang besar-besar ni kan bukan kat sini lah, kat luar tu. Okey. Bila dia dah mengaji tu, okey, kat luar buat apa? Tu yang berasap tu. Lepas tu saya keluar, saya lalu depan dia. Apa dia buat? Apa dia buat tuan? Letak rokok tu kat apa? Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Sebab dia segan dengan saya. Nampak tak yang ni yang kita panggil attitude ni. Kenapa dia? Mana datang tangan tu letak belakang tu? Sebab dalam hati cakap, ustaz lalu lah. Ustaz apa? Ustaz lalu. Jadi bila cakap ustaz lalu tu segan. Itu skrip dia. Segan dengan manusia. Tapi kenapa kita tak segan dengan Allah? Bila nak isap rokok tu dia cakap apa? Apa cakap? Dan kali kalau tuan-tuan nak isap rokok, apa cakap? Weh, Allah nampak lah. Okey, habis nak isap kat mana? Nak isap kat mana tuan-tuan? Kadang orang menyuruh isap kan sebab takut apa? Manusia nampak segan. Ini yang dipanggil orang yang berilmu. Orang yang berilmu, dia bukan saja segan dengan manusia, tapi yang paling penting dia segan dengan Allah. Yang ni yang kita nak latih diri kita. Nampak? Nak jadi manusia yang bijaksana. Sebab apa benda tuan-tuan? Sebab walaupun kita mengaku kita ni Islam, tapi iman tu belum masuk lagi. Keyakinan yang sungguh-sungguh yang Allah tengok kita tu belum masuk lagi. Yang ni yang kita nak kena baiki diri kita. Memang kita ni ada kesalahan, tuan-tuan. Dalam proses kita belajar pun kadang-kadang kita ni nipu diri kita. Kenapa nipu tuan-tuan? Depan manusia kita tunjuk baik tuan-tuan, tapi depan Allah itu maknanya kita tipu diri kita, tuan-tuan. Nampak tak? Kita nak cuba tipu Allah. Depan manusia kita tunjuk baik, tapi belakang manusia kita buat benda yang tak elok. Okey? Itu yang Allah kata yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka cuba nak tipu Allah dan orang yang beriman. Tapi Allah kata wama yakhda'una illa anfusahum. Tapi tidaklah mereka tipu kecuali diri mereka sendiri, tapi mereka tak sedar. Mereka tak perasan. Kita nak menyogok daripada Allah, macam mana nak menyogok? Saya pernah cerita tak dulu,
Tak tahu kat sini kat mana saya cerita. Ada seorang guru tu dia mengajar pelajaran tauhid, dia suruh murid dia sembelih ayam. Saya pernah cerita kat sini. Pernah cerita tak? Tak pernah. Tak pernah Okey. Guru ni dia mengajar pelajaran tauhid. Jadi selepas mengajar tu dia cakap sama murid dia, ni perperiksaan kamu yang terakhir. Okey, sekarang ni tiap-tiap orang kamu ni pergi ambil ayam tu sembelih. Tapi syaratnya tidak ada siapa pun nampak kamu sembelih. Tidak ada siapa pun nampak. Jadi murid-murid ni pun pergilah. Menyorok belakang reban, menyorok belakang pokok apa? Pokok dan sebagainya, sembelih semua. Lepas tu balik jumpa tok guru dia. Guru kata dah sembelih dah. Sembelih tok guru. Okey. Kamu tahu syarat dia? Ya, tak ada siapa yang nampak. Kamu pasti tak ada siapa nampak? Tak ada tuan guru. Semua kita pasti tak ada orang nampak. Kecuali ada seorang murid saja yang bawa balik ayam hidup. Guru dia kata apa? Ni apa pasal tak sembelih ni? Sebab tuan guru letak syarat tidak ada siapa yang nampak. Okey, mana mungkin saya penuhi syarat tu sedangkan Allah Maha melihat apa yang saya buat. Apa tuan guru kata? Kamu seorang saja yang lulus pelajaran tauhid, yang lain semua tak lulus. Itu dia panggil. Ayat tu kita nak develop Jadi balik pada tuan-tuan Jadi walaupun manusia tahu bahawa Allah melihat mereka, pengetahuan mereka tidak sampai masuk ke hati tuan-tuan. Dari segi teori tuan-tuan dia tahu Allah tengok dia. Tapi benda tu tak sampai masuk di hati. Itu sebab benda tu tak cerna dalam kita punya tindak tanduk dan perbuatan. Itu sebab hari ni kalau bila tengok manusia tengok kita segan. Tapi bila kita tak perasan bahawa tak ada bezanya manusia tengok ataupun tak ada beza tuan-tuan. Dia kita nak tahu sama ada kita ni ada integriti ke tak ada integriti. Kalau kita bekerja ke kita buat apa benda tuan-tuan, orang ada pun tuan-tuan sama juga dengan orang tak ada. Kalau tuan-tuan nak tahu, kalau tuan-tuan bekerja ni ada integriti ke tak ada integriti, saya nak tanya dalam tuan-tuan bekerja, pernah tak bos puji tuan-tuan? Pernah? Apa rasa? Seronok kan? Rasa motivated gitu kan? Bukan tuan-tuan tu yang kat luar tu. Okey? Kalau pernah tak bos maki tuan-tuan, marah tuan-tuan, pernah? Apa rasa? Rasa lemah. Kalau ada perasaan tu bermakna tuan-tuan tak ada integriti. Sebab tuan-tuan seperti sabut di tengah laut. Apabila ombak tolak sebelah kanan, tuan-tuan pergi sebelah kanan. Apa makna ombak tolak sebelah kanan? Apabila orang puji kita pun naik share, betul? Bila orang keji kita lemah semangat. Kita ni hidup seperti sabut di tengah laut. Tapi orang yang hidup dengan integriti tuan-tuan, dia hidup dengan prinsip. Okey, orang puji ke, orang tak puji ke, tidak akan menjejaskan dia punya apa? Motivasi dia melakukan suatu perkara. Yang ni kita nak buat. Bukan senang tuan Saya tidak cakap benda ni mudah. Okey, dan saya tidak kata pun saya mampu buat benda 100% tidak. Tapi yang penting kita kena tahu dia punya maklumat dia dulu and develop ourselves slowly tuan-tuan. Untuk baiki diri kita tiap-tiap hari. Saya bagi satu contoh tuan-tuan Contoh yang kedua. Ada seorang murid saya tuan-tuan. Dia ni kalau saya mengajar, okey? Ini murid dewasa lah. Dia akan salin. Apa dalil yang saya cakap tu dia akan catat ayat tu. Balik dia hafal. Itu sebab bila saya ulang balik, saya tanya suruh apa, ayat apa dia boleh jawab. Okey? Satu hari tuan-tuan, dia ni Singaporean. Satu hari dia punya komitmen dia tuan-tuan dia duduk Singapura. Okey? Tapi dia nak anak dia ngapal Quran, dia terpaksa bawa anak di sini. Tapi dia tak dapat visa. Kalau dulu, kalau katakan kita punya anak belajar di sini, dia bawa umur, ibu bapa boleh dapat visa. Tapi sekarang tak boleh, kecuali international school. Okey? Jadi dia terpaksa berulang tuan. Every 7 days, 10 days dia kena berulang untuk cop dia punya apa? Pasport. Dia terpaksa, maknanya orang kata apa? Very tired kan sebenarnya. Nak berulang dalam masa 7 hari, 10 hari macam tu. Dari Singapura nak cop pasport, duduk 2 hari balik sana, balik sini. Okey?
Husband dia pun, kalau tak silap saya, Singaporean juga. Tapi husband dia kerja dengan syarikat Turki. Okey. Agaknya dia minta doa pada Allah SWT. Okey. Dengan dia punya effort tu, akhirnya Allah perkenankan yang syarikat tu nak buat branch dekat Malaysia. Jadi bermakna husband dia ada peluang untuk dapat PR. Jadi apply tuan eh. Jadi bila dia apply, okey, dalam apply tu dia cakap, dia kata, doktor boleh tolong tak sikit? Saya kata apa? Tolong doa doktor. Okey, tolong doa doktor, husband saya dapat apa? Dapat visa. Okey. Dia kata, tolonglah doktor doa. Saya tanya dia satu soalan. Saya tanya, kalau kata husband you dapat visa, you boleh amal soleh tak? Saya nak tanya, kalau husband you dapat visa, you boleh buat amal soleh tak? Dia kata boleh. Kalau tak dapat visa, boleh buat amal soleh tak? Dia kata boleh. So saya tanya, apa beza dapat visa tak dapat visa? Apa makna yang saya nak cakap tuan-tuan? Makna hari ni tuan-tuan, dalam hidup ni kadang-kadang kita terlalu fokus pada benda yang kita nak, betul tak? Kita terlalu fokus pada benda yang kita nak. Kesan dia jadi apa? Apa kesan dia? Kesan dia kita worry. Betul? Dan worry itu akan menghasilkan stres. Nampak? Okey. Kita kalau nak tenang tuan-tuan okey, kita punya kerja, sikap kita terhadap benda yang kita nak tu, dia sebut sebagai apa? Kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai non-attachment. Kalau dalam bahasa kita sebut sebagai tawakal. Non-attachment makna apa tuan-tuan? Kita nak suatu benda, kita can hope for that, tapi don't too attach to it. Kalau tuan-tuan too attach to it, kesan dia tuan-tuan akan worry. Sebab tuan-tuan tak boleh kontrol benda tu. Apa juga kerja tuan-tuan kan tuan-tuan harap supaya kerja itu akan dipanggil berjaya. Apa makna berjaya? Keadaan ataupun result kerja itu ikut kehendak tuan-tuan. Betul? Betul? Tapi tuan-tuan tak boleh pastikan tak? Okey, you can hope for that. Ini cara kita nak handle mindset. You can hope for that, but not too attached. Kalau you put too attachment to too much, kesan you worry. Okey? Itu cara dia. Itu dia panggil tawakal. Okey. Jadi apa kita punya sikap, mana kita punya mindset? I will try my best. Kalau dapat pun alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah. Tapi tuan-tuan jangan salah faham. Apa cakap? Alah, lantak dia nak jadi apa lah, jadi lah. Dapat pun okey, tak dapat pun itu salah tuan-tuan. Itu dia panggil tak apa? Kalau dalam bahasa kita apa? Tak peduli. Okey? Tapi yang kita cakap non-attachment ni is not caring Bukan kata not caring. We try our best, but as for the result, we leave it to Allah SWT. Let Allah decide. Tapi kita kalau boleh kita nak benda tu ikut kehendak kita. Sedangkan Allah sebut dalam Quran pada surah apa? Tuan-tuan tengok satu lagi ayat pada surah Al-Baqarah. Ini cara kita handle mindset kita yang akan buat kita tenang tuan-tuan dalam kehidupan kita. Surah Al-Baqarah ayat berapa tu? Ayat 216. Ini saya nak bawa tuan-tuan, nak tunjuk kepada tuan-tuan betapa pentingnya konsep Al-Quran dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya Tapi hari ni orang ambil Quran sambil lewa saja. Sebab dia ingat benda tak penting. Sedangkan dia tak hidup yang baik. Kita kalau tak dapat